berkaitan dengan air liur basi. Sebelum Jumaat tadi air liur basi, maka sekarang ini seterusnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waddamu fil lahmi ma'fuun kada naqalu faqabla ghaslin fala ba'sun bitabkhatihi. Dan bermula darah fil lahmi, yang ada pada daging, darah yang ada pada daging, ma'fuun dimaafkan, darah yang ada pada daging, daging ikan, daging lembu, daging ayam, dimaafkan. Jadi bila kita basuh, bila kita uruskan daging, kita akan tengok ada darah. Jadi darah ni najis. Bila darah itu najis, macam mana kita nak masak? Macam mana kita nak masak daging? Bila kita masak sup, masak kari, letak je daging dalam air, nanti kita nampak air tu jadi warna merah. Cuma bila kita masak kari, tak nampaklah merah tu, sebab dah ditutup dengan warna kari dan seumpamanya. Waddamu fil lahmi ma'fun, dan bermula darah pada daging, ma'fun dimaafkan akan dia. Kadza naqalu, begitulah yang telah menukilkan oleh mereka. Yang telah menukilkan oleh mereka itu, maksudnya mereka, bila sebut je mereka maksudnya ulama Syafi'i lah, ulama mazhab Syafi'i. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Faqabla ghaslin fala ba'sun bitabakhatihi, sebelum membasuh daging itu, maka tidak apa-apa, tiada masalah dengan tabakhatihi, dengan memasaknya. Dia daging sebenarnya kalau kita sembelih lembu masa korban tu kan, daging tu tak perlu basuh. Tak perlu basuh, terus masak je, boleh. Bahkan dia lagi sedap. Sebelum dia kena air, dia lagi sedap. Sebelum kena peti sejuk, dia lebih sedap kan. Kecualilah masa kita uruskan sembelihan itu, dia ada terkena tahi lembu kan, dia bahagian perut tu, yang tu kena basuh lah. Kalau tidak, kita tak perlu basuh. Satu, bila tu yang tak perlu basuh, kita tak perlu basuh kalau kita tak tindan daging. Kita tindan daging, kita tindan, dia dah jadi lain. Sebab apa? Bila kita tindan daging tu, darah daging lain dah kena daging lain. Yang kata dimaafkan tu darah milik daging itu, bahagian itu. Tapi kalau kita tindan, dia dah bercampur dengan, dia panggil apa tadi, ajnabi. Maka dia dah tak ada, yang ni tak ada dah. Dia tak dimaafkan seperti yang disebutkan di sini. Yang pertama, kita tak tindan. Yang kedua, dia tulis sebelum kita basuh daging tu, kita boleh masak terus. Boleh cuba. Daging korban yang orang buat masak tu kan ada lembu seekor tu yang buat masak. Daripada potong sup terus masuk bakar, sedap kan. Dia orang kata lebih manis. Tetapi kalau daging tu kita basuh, dia dah jadi lain. Kalau tengok dalam hasyiah dia tulis, kalau daging itu dibasuh, amma idza ghasalahu, kalau dia basuh macam biasalah kita beli daging kita basuh, maka kita kena basuh sampai air basuh tu putih. Dia dah tak ada keluar warna merah. Faham tak? Fala budda, dia tulis apa? Fala budda min safil ghusalah hatta yathur. Dia kena basuh sampai ghusalah, air bekas basuh tu dia saf, dia murni. Kecuali kalau ada sikit-sikit warna darah, maka dimaafkan. Itu berkaitan dengan apa, daging.
Dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, bukan, dalam mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam Quran sebut kan, qul man qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa yakuna maitatan aw daman masfuhan. Dalam Quran sebut aw daman masfuh. Jadi darah ni dia ada darah masfuh. Darah masfuh ni maksudnya darah mengalir. Satu lagi darah beku. Sebenarnya alaqah mudghah ataupun kabit ni apa, limpa, sebenarnya dia darah, dia daripada darah, cuma dia dah jadi beku. Sebab itu disebut dalam hadis, dihalalkan kepada kami umat Muhammad, Nabi kata, 2 jenis bangkai dan 2 jenis darah. Dan bangkai yang dihalalkan adalah apa? Adalah ikan dan juga belalang. Dan darah yang dihalalkan adalah kabid, hati dan juga limpa. Dan darah yang najis itu adalah daman masfuh, yang ngalir, darah lah, yang kita pun panggil darah. Dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah, dia kira, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menganggap darah yang duduk dalam daging tu, duduk dalam, maka darah itu dia tidak termasuk darah daman masfuh. Sebab itu dalam mazhab Imam Abu Hanifah, darah yang dalam daging itu mutlaqan adalah suci, dia tidak dihukum sebagai najis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa syaikhu Shiraz lam yasmah bima naqalu bal adda min wajibin tathhira lahmatihi. Dan bermula Syekh Shiraz. Syekh Shiraz ni maksudnya Abu Ishaq Al-Shirazi. Shiraz ni di Iran. Dan bermula Syekh Shiraz, maksudnya Abu Ishaq Al-Shirazi, tidak membenarkan ia, tidak mengharuskan ia dengan apa yang mereka nukilkan. Maksudnya dalam bab ini Syekh Abu Ishaq Al-Shirazi berbeza pandangan. Dia tak bersetuju lah, ataupun dia tidak sependapat bima naqalu, dengan barang yang menukilkan oleh mereka. Kat atas tu kan kaza naqalu, bima naqalu, apa yang dinukilkan oleh ulama Syafi'i, bahawasanya darah di atas daging tidak perlu dibasuh. Dalam perkara itu lam yasmah, beliau tidak bersetuju, beliau tidak sependapat. Bal, bahkan ada membilang ia Syekh Shiraz min wajibin, daripada perkara yang wajib. Apa dia? Tathhira, membersihkan akan dagingnya. Maksudnya di sisi Syekh Shiraz tidak ada yang disebut sebagai darah atas daging tak wajib basuh, tidak ada. Dan pendapat itu dhaif lah. Pendapat Syekh Shiraz ini dhaif dalam segi mazhab Syafi'i. Pendapat yang muktamadnya, dia tidak wajib dibasuh. Dan tadi sudah disebut catatannya, selagi daging itu belum kena air, belum dibasuh. Kalau daging tu dah kena air, maka dia kena basuh sampai dia punya apa? Air basuhan itu dah tak ada warna darah. Okey? Rusaklah itu dah tak ada warna darah kecuali sedikit. Dan satu lagi, kalau dia tidak ditindan-tindan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian masalah seterusnya ni masalah pedang. Pedang macam mana ni? Kita perang, pegang pedang. Pedang ada darah. Dan tengah perang itu nak solat pula. Sambil solat sambil pegang pedang, sambil solat sambil hunus pedang. Jadi di pedang tu ada darah. Solat tidak sah kalau kita tanggung najis. Bila tanggung najis ataupun nanggung sesuatu yang menanggung najis, tak boleh kan? Namun dalam masalah ini dimaafkan. Wahamilun, dan orang yang mengangkat, fi qital, dalam peperangan, saifahu, akan pedangnya, bidamin, saifahu bidamin maksudnya saifahu ma'adam, pedang dia bersama dengan darah.
Berlumur dengan darah. Inda darurati, ketika darurat. Qad aftau, sesungguhnya telah memfatwakan oleh mereka para ulama, biyusratihi, dengan mudahnya ia. Maksudnya apa? Maksudnya ulama telah fatwakan ketika darurat. Apa maksud ketika darurat? Ketika ada keperluan untuk dia pegang pedang. Sebab musuh ada mengata-kata kalau lepaskan pedang bahaya. Itu masuk ketika darurat. Maka pada ketika itu, maka dia boleh teruskan memegang pedang dan dia boleh teruskan salatnya. Itu maksud mereka telah memfatwakan dengan mudahnya ia. Mudah maksudnya dimaafkan. Cuma ada nota dalam hasyiah, dia kata cuma solat itu boleh diulang balik sebab uzur ini dipanggil nadir. Uzur dia ada dua kan, satu uzur nadir, satu uzur ghairu nadir. Dia punya kaedah secara umumnya dalam fiqh ni, an-nadiru kal ma'dum. Uzur kalau dia nadir tidak muktabar. Faham? Dia uzur kalau daim, dia ada daim satu nama dia, maka baru muktabar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ra'al imamu idza sayfun talattaha an yadussahu fi qirabin khayfa dhay'atihi wa lam yajib tarhuhu halan kama dhakaru fi aminin zaraqal mukka bi'immatihi. Telah berpandangan oleh imam. Imam siapa? Imam Haramain. Jadi Imam Haramain dia punya pandangan dia lah. Pandangan beliau macam ni, Imam Al-Haramain. Beliau kata, apabila pedang talaqqaha, berlumuran. Maksudnya berlumuran dengan apa? Dengan darah. Talaqqaha ai bidamin. Beliau berpandangan apa? Ayyadussahu fi qirab, bahawa menyimpan ia akan dia pedang di dalam qirab. Qirab ni maksudnya dalam sarung pedang. Di sisi Imam Haramain ni, pedang yang dah tak digunakan, kalau ikut pendapat yang muktamad, kalau tak digunakan, dia kena letak kat tanah. Dia tak boleh letak dalam sarung. Sebab apa? Dia nak solat. Bila dia nak solat, ada darah kan. Kalau dia letak dalam sarung, dalam keadaan dia tak ada keperluan, maka apa? Dia menanggung najis. Tapi ini pandangan Imam Haramain. Pandangan Imam Haramain, dia kata boleh. Boleh dia letak dalam qirab. Khaufa kerana takut hilangnya ia. Maksudnya dengan alasan kalau letak bersepah-sepah nanti pedang dia hilang, maka dia boleh, walaupun tak ada keperluan lawan musuh, dia boleh letak dalam sarung dia walaupun pedang itu berlumuran dengan najis. Ini pandangan Imam Haramain. Kalau ditanya menurut pendapat Imam Muhammad, tak boleh. Pendapat utama hanya boleh indat darurah sahaja. Tapi ini yang dipanggil makhraj, pandangan ikhtiar al-Imam Haramain dalam masalah. Dan tidak wajib oleh melemparkannya pedang halan pada ketika itu, kama zakaru, seperti mana wajib. Kama zakaru ni dia nak terangkan ada masalah yang mana wajib. Faham? Wajib lempar. Tidak wajib lempar seperti mana wajibnya lempar dalam masalah berikut. Itu maksud ibarat. Tidak wajib lempar serta-merta seperti mana wajib lempar serta-merta di dalam masalah berikut. Apa dia masalah berikut? Dan tidak wajib lemparnya pedang halan pada ketika itu ataupun serta-merta seperti mana yang telah menyebut oleh mereka. Fi aminin. Amin ni isim fa'il daripada makna aman, orang yang aman. Faham? Orang yang aman maksudnya orang yang bukan berada dalam keadaan perang, bukan berada dalam keadaan khauf, syiddatul khauf, normal, keadaan normal. Itu maksud amin ni. Seperti mana wajib melemparkan seperti yang disebutkan oleh ulama di dalam masalah orang yang aman telah zaraqa, berak. Dia dalam bahasa Arab ni, kalau bahasa Melayu semua berak je kan. Bahasa Arab kalau lembu berak perkataan lain,
Kalau burung berak kataan lain. Faham? Kalau binatang berak dia guna ratha. Dan tahi dia pun panggil rauf. Orang tak panggil ghaid. Tahi lembu tak panggil ghaid. Kalau manusia ghata. Kalau burung zaraqa. Tahi burung dipanggil zaraqut tuyur kan. Itu dia punya memang mewah lah. Bahasa Arab ni dia mewah. Dia sangat mewah. Kita satu je perkataan. Seperti mana kita belajar dalam bahasa Inggeris kan. Anak binatang dengan binatang tu, bapak dia kan lain. Binatang dewasa dengan anak. Anak anjing papi. Kalau ni dog. Dalam bahasa Arab ada, bahasa Melayu tak ada. Bahasa Melayu anak je. Anjing, anak anjing. Senang. Tak tahu, maksudnya bahasa yang susah lagi bagus ke bahasa yang senang lagi bagus. Sebab itu bahasa Melayu ni mudah. Ramai ada orang Mesir, orang Yaman duduk sini setahun duduk dah boleh ceramah dalam bahasa Melayu lah. Dia tak ada nak apa, anak lembu, anak lembu. Dia tak ada apa. Kalau bahasa Arab lain, bapak lembu lain, anak lembu ijil kan, ijil anak. Kalau bapaknya apa, Baqarah ke Saur kan, begitu. Okey. Pada orang yang aman berak, maksudnya ialah berak oleh muka ni sejenis burung di padang pasir, bi'immatihi pada serbannya. Maksudnya satu orang dia tengah semayang, ada burung berak. Burung ni contoh je lah, sebab burung daripada atas, muka ni sejenis burung, ataupun cicak berak ke. Bila dia sedar je, dia kena buang terus dia punya serban, songkok ke, terus buang serta merta. Kalau dia lambat, maksudnya antara burung berak atau antara tahi tu kena serban dia dengan dia buang tu lambat, maka sembahyang dia batal. Dan lambat tu berapa lama? Yang kata lambat dia satu, dia tak sedar. Kalau dia sedar, maksudnya dia dengar bunyi pop terus buang. Tapi lepas dah satu rakaat, ada orang datang sebelah dia bisik, serban kau kena tahi. Dah satu rakaat berlalu, itu terus batal. Sebab dia antara tahi tu kena dengan dia buang tu, dia tak boleh lama. Kadar dia sekadar tumakninah, memang sekejap sangat. Maksudnya kalau kena terus dia lempar, maka solat dia masih boleh diteruskan. Kalau berlalu sehingga lebih sekadar tumakninah, maka dia ulang balik. Dia buka ulang balik. Itu hukum ni umum, hukum umum. Kalau kita tengah solat, ulama kata kalau kita tengah solat, dia ada dua keadaan. Satu, kita kena najis yang kering. Satu lagi, kena najis yang basah. Kalau kena najis yang basah pada tubuh kita, confirm terus batal. Dia tak ada jalan. Secara umumnya. Tapi kalau kena najis kering, kita boleh buang. Sebab najis kering ni, sebab najis basah kita buang bukan ada lagi, dia mesti dibasuh dengan air. Sebab itu maksudnya kok mana pun sembahyang batal. Tapi kalau najis kering, dia ada tafsir. Kita buang terus najis itu serta merta ke, ataupun kita tak buang serta merta. Dia punya pecahan dia. Kalau kita buang serta merta, sembahyang boleh diteruskan. Tapi buang serta merta tu pula jadi syarat pula. Ketika kita buang, kita jangan tanggung najis tu. Faham? Contohnya ada tai cicak kering kan, jatuh, contohlah, kering, dia buang serta merta ni, dia ambil, dia buang, batal. Sebab apa? Bila dia pegang najis tu, dia telah pegang dengan sengaja. Betul dia angkat, dia dah ganggung dan batal. Lepas tu kalau nak buang, dia buang macam ni je, dia jangan angkat. Macam ni kalau jatuh. Tapi syaratnya kering lah. Kalau basah memang tak ada faedah apa-apa, sebab dia mesti dibasuh dengan air barulah bersih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis masalah tu, habis. Jadi kita belajar apa tadi? Kita belajar tentang darah atas daging, dan juga darah pada pedang, dan juga darah pada pedang bagi orang yang berperang. Habis. Kemudian musannif bawa pula kita kepada masalah orang yang berlari dalam solat.
Macam mana tu? Ataupun dia panggil sembahyang syiddatul khauf. Dia sembahyang syiddatul khauf. Dia ada solat dalam Quran sebut wa in khiftum farijalan aw rukbana. Wa in khiftum farijalan aw rukbana. Kalau kamu berada dalam keadaan takut, maka sallu rijalan aw rukbana, kamu boleh sembahyang dalam keadaan berjalan. Dan kamu boleh solat dalam keadaan menunggang. So ayat Quran ini menjadi dalil bagi masalah dipanggil sembahyang syiddatul khauf. Dia boleh sembahyang hatta dalam keadaan berlari pun. Menunggang boleh, berjalan boleh. Sembahyang fardu ni. Okey. Seumpama perang ada lagi masalah lain. Dia lari daripada binatang buas ke? Ataupun dia lari daripada orang yang nak mencederakan dia ke? Dia tengah solat, ada orang nak cedera, dia lari sambil solat. Sembahyang desah. Faham? Dia tengah solat, dia lari daripada banjir ke? Kalau dia sempat lari lah. Banjir laju ke dia laju. Sambil solat tu dia teruskan solat dan dia lari. Boleh. Boleh. Dan seumpamanya. Okey, apa benda nak sebut ni kat sini ni? Watabi'ul lissi ay ya'du ala najisin lahus salatu ka khawfin inda shiddatihi. Wa tabi'ul lis. Tabi'ul lis ni maksudnya orang yang kejar pencuri. Tabi' ikut, lis pencuri. Dia solat sambil kejar pencuri. Ya'du, ya'du ni ada ya'du. Faham? Ya'du, ada ya'du, lari. Ada ya'du, lari. Sekiranya lari ia di atas najis. Kalau dia ni lari atas najis, dia sebenarnya kalau ikut lurah yang betul, waw tu tak ada. Sebab dia jazam. Tapi sebab nazam syair dia kekalkan. Sepatutnya masuk in kan, buang hazaf. Dan orang yang kejar pencuri ni, kalau dia berlari di atas najis, dia nak bahaskan yang tu lah. Dia tengah solat sambil berlari. Dan dia lari itu dia lari atas jalan. Kalau masa dia lari itu dia ada pijak najis, sembahyang dia sah ke tak sah? Itu dia punya perbahasannya. Wa tabi'ul lissi ya'du ala najisin. Kalau dia berlari lalu dia memijak di atas najis, lahus salatu, baginya sembahyang, dia boleh sembahyang. Maksudnya sembahyang dia sah, dia boleh teruskan. Ka khaufin, seperti takut ketika bersangatannya. Maksudnya dalam kitab ulama kata antara solat yang boleh dikerjakan syiddatul khauf adalah lari daripada orang yang nak mencederakan ataupun kejar orang yang mengambil barang dia. Dia tengah sembahyang, orang curi barang dia, kejar. Dan dia teruskan sembahyang juga. Masya Allah. Maka kita kata dia ni iman lemah, biar je lah, sembahyang lagi besar. Ke macam mana? Sebab tu ada satu orang tu, dia cakap, dia bayan. Tengah bayan tu dia kata iman ni di sini iman. Masa dia pegang di sini, dia pers dia hilang. Sebab dia letak pers dekat baju tu, baju jahit tu kan. Pers aku mana? Iman kat sini pers hilang iman. Kat mana betul ke? Iman kat sini. Terus tinggalkan bayan, cari pers hilang. Okey. Tapi masalah ni macam biasalah, dia ada khilaf, boleh tengok dalam nota. Kalau kita perhatikan betul-betul, pengarang ini banyak pendapat yang beliau ikut sejajar dengan Imam Ramli. Maksud apa yang Imam Ramli tarjihkan sama. Sebab dalam masalah ini di sisi Imam Ibn Hajar, orang yang sembahyang syiddatul khauf, yang berlari itu dia tak boleh bijak najis, tak boleh. Tapi di sisi Imam Ramli boleh bijak najis. So khilaf. Ka khatifin na'lahu halas salati lahu fi sa'ihi khalfahu itmamu qurbatihi. Seperti khatif. Khatif ni maksudnya orang yang rampas. Orang yang rampas.
kasut dia. Orang yang kebas kasut dia. Dia tengah solat letak kasut kat sebelah. Orang kebas kasut dia. Jadi dia kejar orang tu sambil solat. Boleh tak? Dia kejar orang itu sambil dia solat. Maka kata pengarang, seperti orang yang kebas kasutnya ketika dia sedang solat, baginya orang yang sedang solat itu di dalam larinya, belakangnya apa? Nya khatif itmamu qurbatihi, menyempurnakan ibadah qurbahnya. Maksudnya dia boleh itmamu qurbati, solat dia. Itmamu qurbati ay itmamu salatihi. Itmamu salatihi. Okey. Kemudian dia boleh teruskan. Khalas. Fa in ata bisiyahinah. Ni dalam minhaj pun ada bahas. Ketika sembahyang syiddatul khauf. Sembahyang syiddatul khauf ni kira boleh sembahyang tak menghadap kiblat, boleh sembahyang tanggung najis. Kalau sembahyang berjemaah ketika perang ni, dia boleh imam duduk belakang, makmum semua boleh. Dia jadi begitu longgar. Hatta apa tadi? Imam duduk belakang makmum pun boleh. Ada satu perbahasan ulama membahaskan dalam minhaj pun ada sebut, boleh tak dia menjerit ketika perang ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar tu masih lagi zikir kan? Maksudnya dia berteriak boleh tak? Dia punya kaedah dia, ketika perang ni dia boleh buat apa yang merupakan keperluan perang. So menjerit ni keperluan ke bukan keperluan? Perang ni memang kena menjerit ke? Biasanya orang menjerit ni dia takut. Nampak kan orang macam nak gaduh kita, dia jerit. Sebenarnya dia sedang takut. Bukan dia berani, dia sedang nak buang takut dia. Dia jerit kuat-kuat. So jangan takutkan dia. Okey. Fa in ata bi siyahin khalfahu batalat innal jabana laman yastu bi sayhatihi. Maka sekiranya mendatangkan ia dengan teriakan, dia berjerit dah. Sekiranya mendatangkan ia dengan teriakan di belakangnya, di belakang orang yang dikejar ke, di belakang musuh dia sambil kejar sambil jerit, itu maksud dia. Batal solat dia. Batal solat dia. Bila tu batal solat? Batal solat kalau keluar dua huruf lah. Kaedah macam biasa. Kita punya kaedah, kalau keluar suara daripada mulut kita menghasilkan satu huruf yang memberi faham, dua huruf walaupun tidak memberi faham, batal kan? So sama. Walaupun tak sebut kat mata, tapi itulah kaedah standard dia. Innal jaban. Kemudian Syekh dia bagi satu kaedah. Dia kata sesungguhnya jaban ni penakut. Orang yang penakut adalah orang yang melawan dia yasta sata yastu kan, satuah ni maksudnya dia mengerasi, dia melawan dengan teriakannya. Orang tu dia penakut sebenarnya, dia menjerit je kuat, tapi tak bergerak apa pun, itu penakut sebenarnya. Jadi sebab tu menjerit ini oleh kerana dia bukan keperluan dalam berperang, so dia dikira tak ada darurat. Kan kita dah sebut tadi, yang dibenarkan yang ada kena-mengena dengan urusan di sekarang, seperti bergerak, menunggang, berlari, mengejar, itu semua ada kaitan. Tapi menjerit tak ada, maka tak dimaafkan. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bahimatun syaradat aw abduhu falahu fi adwihi khalfahu al-iman bi rak'atihi bi syarti khawfin wa in ya'man salamatahu wa lam yara dararan salla bi buq'atihi. Dibawa lagi masalah apa? Bahimah, binatang dia, binatang syaradat, lari. Dalam bahasa Arab, kalau binatang tu dia melepaskan diri lari, orang dia panggil syarada. Bahasa Arab syarada. Sekiranya lari, melepaskan diri,
oleh binatang peliharaan dia lah. Au abduhu, ataupun hamba dia lari. Dia tengah solat, binatang dia lari, terlepas. Dia boleh kejar dalam keadaan solat. Falahu, maka baginya, fi adwihi, di dalam larinya itu, khalfa mazukira min bahima wal abd. Khalfahu ay khalfa mazukira min bahimatin aw abdin. Dia boleh apa? Al-ima bi raka'ati, dia boleh sembahyang dengan isyarat. Maksudnya sambil dia kejar, sambil dia solat. Macam dia nak rukuk, isyarat. Macam mana dia nak sujud, isyarat. Itu al-ima bi raka'atihi, memberi isyarat dengan rakaatnya, dengan pergerakan rakaat itu semua dia teruskan. Tapi bi syarti khaufin, dengan syarat khauf. Maksudnya dengan syarat dia takut. Dia takut kalau dia tak larikan diri, kalau dia tak kejar, barang dia hilang. Kalau dia tak larikan diri, dia hilang. Itu masuk khauf. So kalau tak ada khauf, tak boleh buat sembahyang macam ni. Sebab Quran sebut in khiftum, kalau kamu takut. So takut itu menjadi suatu madar. Sebab itu kalau ketika perang-perang, pada waktu yang mana selamat daripada musuh, dia dah tak boleh bergerak, kena berhenti, kena cari kiblat. Dia kaedah dia macam tu. Sebab al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum ni dia berkait dengan illat. Illat boleh berjalan, takut. Bila takut tak ada, tak boleh berjalan. Faham? Illat boleh tak menghadap kiblat, takut. Bila takut tak ada, kena menghadap kiblat. Sebab ketika perang, kalau waktu dah aman, terus kalau dia duduk atas tunggangan, dia kena turun. Macam contoh orang semayang sunat ketika musafir. Dia dibenarkan semayang dalam keadaan tidak menghadap kiblat dengan syarat kenderaan itu bergerak. Kalau kenderaan itu dah berhenti, dia dah tak boleh semayang dalam keadaan tidak menghadap kiblat, bahkan dia perlu menghadap kiblat. Itu sama kaedah dalam fiqh macam tu. Kita tahu sesuatu hukum yang diikat dengan ilah tak ada hukum tak. Bi syarti khaufin wa iyyaman, dan sekiranya merasa aman ia akan selamatnya dan tidak melihat ia akan sebarang mudarat, jawab kepada in salla bi buq'atihi, hendaklah sembahyang ia di tempatnya berdiri. Maksudnya bila dia dah selamat, dia dah dapat dah barang dia, contoh, ataupun pencuri yang dikejar ada orang lain dah tangkap dia, maka terus dia kena berhenti dan dia kena solat secara normal. Itu maksud salla bi buq'atihi, hendaklah dia solat di tempat bumi yang dia berada. Buqa'ah jamak dia biqa'. Okey? Habis. Kemudian masalah seterusnya, kita ada lagi 10 minit. Masalah di dalam kita ni pelik-pelik masalah. Ni lagi pelik. Iaitu masalah telinga terpotong. Apa isu telinga terpotong yang dibahaskan oleh fuqaha? Apa benda tu? Tengok tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal udhnu in buhirat wal ba'du muttasilun bidammiha jawazu lasqan liqillatihi in kulluha lusiqat min ba'di ma fusilat fi rafi'i qat'uha hatmun wa rawdatihi wa laysa lid-dami bal tafri'u dhaka ala anna al-mubana ka farthin la ka maytatihi sahbul iraqi lahum nassun yusa'iduhum fil ummi min man sinnuhu ruddat bilahmatihi faqal'uha wajibun qalu walau nabatat wal madhhabul wajhu la da'hu bisinnatihi. Okey, ini masalah apa ni? Telinga. Dari satu perbahasan telinga. Jadi telinga ni in buhirat. Buhirat ni maksudnya dipotong. Telinga tu kena potong. Dia dah kena potong, tapi masih melekat dengan dia punya kawan dia. Dia kena potong tapi melekat. Dan bermula telinga sekiranya dipotong akan dia uzun, sedangkan wawil hal,
sedangkan sebahagiannya bercantum. Macam mana tu? Sebahagiannya bercantum. Sebab apa bercantum? Dah potong tu bercantum. Sebahagiannya bercantum bidammiha, disebabkan darahnya. Disebabkan darahnya. Maksudnya dia kan bila potong tu ada darah. Jadi oleh kan darah tu kan mengering, so dia melekat. Dia melekat tu sebab, bukan sebab, dia melekat tu sebab darah. Darah dengan darah tu bila dikeringkan dia jadi digam. Jadi ulama kata, dan bermula telinga sekiranya dipotong akan dia, sedangkan sebahagiannya bersambung dengan sebab darahnya, mengharuskan oleh mereka lasqan. Kalau dalam bahasa Arab selotip tu dipanggil lasiq. Sebab dia alat untuk kita lekat, alat lekat. Jadi mereka mengharuskan lekatan disebabkan sedikitnya darah. Jadi sepatutnya bila telinga tu terpotong ada darah, darah kan najis. Tetapi kenapa sah? Sebab darah tu sedikit. Okey? Darah tu sedikit, maka dimaafkan. In kulluha lusiqat min ba'di ma fusilat, sekiranya kesemuanya telinga, in kulluha, sekiranya kesemuanya telinga dicantum akan dia selepas mana telah diceraikan akan dia. Di dalam kitab Imam Rafi'i memutuskannya adalah wajib, dan di dalam kitab Raudhahnya qat'uha ay qat'u al-uzun. Maksudnya kalau dia punya telinga dah terpotong semua sekali, kemudian dicantum balik, maka Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam kitab Raudhah menyebut dia wajib dipotong. Maksudnya tak boleh cantum, tak boleh dicantum, hendaklah ditanggalkan. Tak boleh dicantum. Kalau dia dah terpotong habis, yang tadi terpotong tapi ada sebahagian belum terpotong, wal ba'du muttasilun, sebahagian masih bercantum. Itu beza masalah pertama dengan masalah in kulluha lusiqat min ba'di ma fusilat fi Rafi'i qat'uha ay qat'ul uzun hatmun. Hatmun maksudnya wajib kena tanggalkan, tak boleh cantum, kena buang. Dan begitu juga disebut di dalam kitab Raudhah. Okey. Okey. Ini kena faham masalah ni. Masalah ni maksud dia, masalah ni adalah apabila yang mencantumkan telinga tu bukan benar. Bukan maksudnya tak boleh kita jahit telinga, dah tercabut tak boleh jahit, kena buang je. Bukan maksud dia macam tu. Kalau macam tu kita akan jadikan ibarat ini untuk isu-isu pembedahan dan juga jahitan kan. Bukan. Maksudnya adalah dia tu dah terpotong dicantumkan dengan darah. Faham tak? Darah tu ada lagi, dah terpotong, lepas tu diletak dan melekat. Yang tu tak boleh sebab dia dah dikira menanggung najis. Sebab telinga tu bila dia dah tercabut, dia dah dikira ajnabi. Dan bila ada darah, bila diletak, seolahnya ada ajnabi yang kena dengan darah, so dia dikira menanggung najis. Kat situ dia punya point dia. Bukan point dia adalah bahagian tubuh ni kalau dah tercabut tak boleh cantum balik, hukumnya najis. Tak, sebab manusia punya tubuh walaupun telah tercabut, dia tetap hukum suci kan, dia tak dihukum sebagai najis. Bukan telinga tu yang najis. Kemudian walaysa lid-dami walaysa lid-dami bal tafri'u dhaka ala
annal mubana kafarthin la kamaitatihi. Oh, begitu. Walaysa liddam ni maksudnya wujubul qat'i ataupun hatmiyatul qat'i laisa liddam. Dia punya laisa tu, dia punya fa'il dia ataupun dia punya isim dia kembali kepada hatmul qat'i. Tidaklah wajib dipotong itu kerana sebab darah, bukan sebab darah, bukan. Tadi saya sebut darah kan. Tapi Nazim kata, kita kata kalau dah dipotong keseluruhan itu kena cabut semua, tak boleh lekat kan. Bukan poin dia sebab darah, bukan. Bahkan tafri'u zaka, pemecahan masalah tersebut adalah di atas masalah ini. Faham? Maksudnya masalah kata telinga yang tercabut itu tak boleh dicantumkan balik itu, dia pecah daripada isu apa? Adakah dia pecah daripada isu darah itu ajnabi lalu najis tak dimaafkan? Kata Nazim bukan. Bahkan pecahan masalah itu adalah di atas masalah al-mubanu kafarsi. Dia ada satu pembahasan kita belajar dalam Matan Zubat. Dia kata apa? Anggota yang tercabut daripada binatang hidup, hukumnya adalah seperti bangkainya. Maksudnya apa? Okey, contohnya lembu lah. Lembu ni dia punya kaki tercabut ataupun ayam kaki tercabut. Jadi kaki lembu kan perah banyak daging. So daging tu boleh tak dimakan? Boleh tak dimakan. Sedangkan lembu tu hidup lagi. Maka kaedah dia anggota binatang yang tercabut ketika hidup, hukumnya adalah seperti bangkainya. Okey, bangkai lembu najis ke tak najis? Najis. Maka yang tu pun najis. Kaki belalang tercabut masih hidup, boleh tak dimakan? Boleh. Sebab apa? Bangkai belalang tak najis, maka bahagian tubuh dia yang tercabut masih hidup pun tak najis. Ikan sebahagian tubuh dia tercabut ataupun sotong ke, dan dia hidup lagi. So adakah boleh dimakan? Boleh dimakan. Kerana apa? Kerana bangkai ikan adalah suci. Okey, kalau manusia contohnya, contoh simple, jari dia terpotong. Nauzubillah. Jadi dia bungkuslah jari dia, dia bawa dalam poket, dia semayang, dan kejap lagi nak tanam. So boleh tak dia bawa najis tu? Jari tu boleh tak dibawa dalam solat? Maka sama macam kaedah tadi. Manusia punya mayat najis ke tak najis? Tak najis kan? Maka jari tu pun yang tercabut masa dia masih hidup tak najis. Apa faedah perbahasan tu? Macam tadi lah, kalau dia solat, dia bawa jari tu bungkus, sebenarnya dia sah. Tangan ke, ikutlah telinga ke, sah hukum dia. Itu yang muktamad. Tapi masalah telinga ni dipecahkan atas pandangan bahawasanya mubanul insani kafarasihi la kamaitatihi. Dhaif sebenarnya pendapat ni. Faham? Anggota yang tercabut daripada manusia, ada satu pendapat kata hukum dia macam tahi dia, bukan hukum dia seperti mayat dia. Faham? Maka tahi manusia ni benda yang berpisah daripada manusia kan? Betul. Hukumnya apa? Najis. Maka anggota badan manusia yang terpisah daripada manusia pun macam tahi juga, masih najis. Jadi kalau kita pecahkan masalah telinga tercabut tu di atas masalah ini, maka betul lah telinga tu najis lah. Sebab itu dia tak boleh cantumkan, dia dah jadi najis. Tapi dhaif, pendapat dia dhaif. Pendapat yang muktamadnya adalah
seperti yang kita pelajari sebelum ni. Kalau tak, kalau macam ni, maka maknanya kalau pakai pendapat tu, orang yang mana terpotong anggota dia tak bolehlah nak buat pembedahan jahit balik. Tak boleh. Sebab apa? Kalau jahit balik, nanti dia semayang, dia tanggung najis, semayang dia tak sah. Dhaif. Okey. Sahbul Iraq. Bila disebut sahbul Iraq, maksudnya al-Iraqiyun, ashabul Iraq. Sahbu maksudnya ulama Syafi'i yang dipanggil al-Iraqiyun, yang di Iraq tu. Ulama Syafi'i di Iraq, bagi mereka ada nas yang menyokong mereka di dalam kitab maksudnya ulama Syafi'i Iraqiyin, dia ada nas, mereka ada bukti pandangan yang tadi tu. Pandangan apa? Annal mubanul insani ka farasihi la ka maitatihi. Ada nas dalam man sinnuhu ruddat bilahmatihi faqalluha wajibun qalu walau nabatat wal madhhabul wajhu la da'hu bisinnatihi. Maksudnya dalam masalah ni ada khilaf antara Iraqiyin dan Khurasaniyin. Yang kita belajar sampai minhaj semua tarjih Khurasaniyin, bahawasanya sama juga. Ulama Syafi'i Iraqiyin, mereka kata mereka ada nas dalam kitab Dalam nas kitab kata masalah gigi yang dicabut, gigi cabut, kemudian gigi yang cabut tu kita tanam balik, boleh tak? Itu man sinnuhu, orang yang giginya dikembalikan di dagingnya, gusi lah. Kalau kita pakai pendapat kedua tu yang kata anggota yang tercabut daripada manusia hukumnya najis, maka gigi pun kira anggota yang tercabut daripada manusia, maka gigi pun najis. Kalau diletak balik, maka dia semayang, dia kira tanggung najis. Kalau pakai pendapat ni, siapa yang gigi tercabut, dia tak boleh bawa bola poket dia. Tak boleh. Dia sayang gigi dia, ada poket. Tak boleh. Sebab gigi tu najis. Tapi dhaif. Nanti kat depan dia kata dhaif. Maka atas pendapat ini, faqal'uha, mencabutnya gigi wajib. Wajib kena cabut gigi tu. Gigi yang dah tercabut ditanam balik, dia tak boleh tanam balik, dia kena buang. Itu maksud faqal'uha wajibun. Qalu, dan mereka berkata walau nabatat. Faham? Walau nabatat ni lau lil ghayah. Walaupun gigi tu tumbuh balik, maksudnya gigi yang tercabut tu diletak, tiba-tiba keluar akar dan melekat, dan tak malah. Itu maksud walau nabatat. Walaupun gigi tu dia tumbuh balik, dia melekat balik, dia jadi macam gigi normal, tetap kena cabut balik kerana dia dikira menanggung najis. Kalau dia tanggung najis, dia solat macam mana semayang dia tak sah. Maka kata pengarang, wal madhhabu al wajhu la yajib da'hu bisinnatihi. Dan menurut pendapat yang kuat, al mazhabul wajh ataupun al mazhabul wajih, pendapat yang rajih dalam isu ini, la maksudnya la yajibu qal'uha. La maksudnya la yajibu qal'uha, dia tak wajib cabut. Da'hu, biarkanlah dia bersama gigi dia. Apa salah dia? Apa salah gigi dia? Biarkanlah dia bersama gigi dia, kerana gigi dia hukumnya suci. Itu maksud dia. Begitu. Kemudian Allah SWT sikit lagi, masalah seterusnya, masalah sambung tulang. Sebab itu sebahagian daripada ibarat-ibarat fiqh ni dia ada kaitan dengan fiqh medik. Jadi masa kita baca kitab fiqh syarah, ada benda yang boleh kita jadikan fiqh medik, so kita ambil ibarat tu, boleh guna. Macam tadi kan, isu tadi. Satu lagi, isu sambung tulang. Isu sambung tulang. Masalah sambung tulang ni dalam minhaj pun ada sebut, masalah sambung tulang. Sambung tulang ni, satu, dia pakai tulang dia sendiri. Itu jelaslah. Sekarang ni sambung tulang yang nak dibincangkan ni pakai tulang lain, dan tulang tu najis.
Seperti mana ada berlaku pemindahan organ jantung babi kan, ada isu yang berbangkit, ataupun limpa kan seumpamanya. Walhasilnya guna anggota ataupun organ daripada najis. Dia satu, guna pemindahan organ sesama manusia, satu bab. Binatang dua, suci dan najis. Isu pemindahan organ tu sendiri, itu dah satu tajuk. Boleh ke tak boleh? Walaupun kalau fatwa Malaysia ni kira seolahnya dah rasmi lah, bahawasanya boleh dilakukan pemindahan organ. Bahkan ada undang-undang dia kan, ada undang-undang dan seumpamanya, legal lah, benda tu dikira legal. Tapi kalau Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, beliau antara yang tidak bersetuju dan menghukum haram pemindahan organ. Bagi dia organ tidak boleh dipindah. Habis orang tu sakit lah, lepas tu mati khalas, tak perlu pindah-pindah. Dia mati tak boleh. Apatah lagi sedekah organ, lepas dia mati sedekah pula dia tanda tangan, tak boleh. Lalu beliau tulis sebuah kitab dalam bahasa Arab, Adillatu Tahrimi Naqlil A'ta, dalil-dalil pengharaman pemindahan organ. Itu pandangan beliau. Tapi kalau fatwa kebangsaan ke apa, secara umumnya, sebab bahkan dianjurkan pun supaya dibuat pemindahan organ. Okey. Sedikit lagi, wajabru kasrin bi'azmil maiti mughtafarun kajabirin udwahu min azmi kalbatihi illam yajid tahiran aw nalahu atabun binaz'ihi aw adhan salla bi'azmatihi. Dia isu dia, kenapa? Sebab itu kita perlukan tabib yang ada ilmu agama. Sebab dalam dunia kecanggihan perubatan ni, manusia sentiasa berinovasi, macam-macam lah dalam perubatan ni. Inovasi, sampai ada inovasi namanya ibu tumpang kan? Ibu tumpang, dia tumpangkan, perempuan ni tolong mengandungkan anak dia, kemudian anak tu dikira, itu inovasi. Islam tidak memusuhi inovasi, tapi inovasi mesti dalam sempadan agama. Sebab itu penting. Contohnya penggunaan vaksin. Vaksin adalah satu inovasi dalam perubatan, tetapi mesti dalam kerangka yang dibenarkan oleh agama Islam. Bukan asalkan benda itu boleh merawat dibenarkan mutlak, tak boleh. Contohnya inovasi dalam pengklonan, klon haiwan, kemudian klon manusia. Itu inovasi. Kalau dia tengok hanya dari skop kecanggihan, maka kita kata ini sepatutnya digalakkan. Tetapi kok mana pun, hukum mesti menjadi panduan, frame bagi masalah tersebut. Tak boleh keluar daripada hukum syarak. Okey. Allahumma salli sayyidina Muhammad. Dan jabar menampung kasar, terpatah. Jabar ni kita panggil apa? Bukan menampung apa? Kalau dalam kita baca doa antara ruzul, Rabbighfirli warhamni wajburni. Dia satu jabbar, lain. Jabbar ni deber kan. Satu lagi jabir, lain. Jabir ni maksudnya tampung. Jabir, orang Kelantan pun panggil jabar maksudnya dia tampal, tampung, jabar kan. Jadi menampung yang patah, dia tampung dengan apa? Dengan tulang. Pakai mana pula? Pakai tulang bangkai. Boleh ke tak boleh? Mughtafarun, dibenarkan, dimaafkan. Seperti orang yang menampung anggotanya daripada tulang anjing. Boleh. Masa isu pemindahan organ menggunakan jantung babi tu, ada kot pembahasan etikal yang dikeluarkan. Dia memang boleh lah, tapi dia ada syarat dia kan. Dia ada syarat dia. Antara syarat dia adalah sudah tidak ada pilihan.
sudah tidak ada pilihan daripada jenis yang suci. Sudah tidak ada pilihan. Bukan mudah-mudah macam tu saja. Sebab tu ke depan dia kata, apa syarat dia? Hatta kalau dia nak sambung tulang yang patah tu pakai tulang khinzir pun boleh. Kalau dia nak sambung anggota yang terpatah itu, terhilang itu, terkurang itu menggunakan daripada khinzir pun boleh. Tapi dengan manusia tak boleh. Faham? Kalau berdasarkan pendapat Syekh Nuruddin, sebab manusia dia ada kehormatan tersendiri. Nabi kata, kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayat sama macam mematahkan tulang orang yang hidup. Segi kehormatan. Seperti mana kita tak boleh patahkan tulang. Walaupun orang buat postmortem kan, forensik. Kalau benda tu memang ada keperluan yang nyata, itu kita kira darurat lah. Tapi bukan semua benda nak di postmortem, sedangkan tak ada apa-apa keperluan. Kerana mayat itu ada maruah dia, ada kehormatan dia. Tak boleh suka hati nak potong sana potong sini dengan kita anggap dia ni dah mati, dia kan sakit pun. Tak. Walaqad karramna bani Adam. So tak boleh samakan seperti yang dilakukan kepada binatang. Illam yajid, sekiranya tidak mendapati ia tahiran ay azman tahiran. Sekiranya tidak mendapati ia akan tulang yang suci, ataupun datang kepadanya mengenai akan dia oleh apa? Mengenai akan dia oleh kepayahan. Mengenai akan dia oleh kepayahan dengan sebab mencabutnya atau kesakitan, maka solatlah ia bersama dengan tulang najis itu. Maksudnya, kalau nak sambung dengan tulang najis ni, syarat pertama, tak ada alternatif yang suci. Yang kedua, syarat dia, kalau ni dia dah pasang dah tulang tu, kemudian baru tahu tak boleh, dia kena cabut balik ke tak kena cabut balik, kita tengok. Kalau yang dah, dia ada dua surah, satu belum pasang, satu lagi dah pasang. Kalau belum pasang, maka jangan pasang, kecuali kalau dah tak ada alternatif. Kalau dah pasang, wajib cabut tak? Wajib. Kecuali kalau dia cabut, dia akan jadi mudarat. Dia akan jadi mudarat yang membolehkan tayamum, mahdurit tayamum. Maka dia boleh kekalkan, dia boleh biarkan tulang itu bersama dengan dia. Dan bila dia solat dia sah. Boleh tak dia jadi imam? Boleh dia jadi imam, walaupun dia ni menanggung tulang yang najis, maka dia boleh menjadi imam. Dia wajib tak tanggalkan? Tak wajib. Tapi kalau dalam situasi orang ni dia wajib tanggalkan, tapi dia tak tanggalkan, maka sebenarnya dia tak sah. Kalau sebenarnya dia tak sah, jelaslah dia tidak boleh menjadi imam. Dan dalam urutan pemilihan tulang tu, yang pertama kena guna yang suci, kan? Yang suci. Kemudian yang kedua, boleh daripada ni. Yang kedua daripada najis. Dan yang ketiga najis mughallazah. Dan yang keempat, yang terakhir sekali, baru guna tulang manusia. Maksudnya untuk pemindahan tulang tu, mula-mula sekali kena guna yang haiwan dulu, yang suci. Kalau contoh sekarang ni ada alternatif, buat daripada plastik ke, bahan-bahan yang bukan daripada haiwan, itu lagi utama. Kemudian baru haiwan yang suci. Lepas haiwan suci tak ada, haiwan yang najis, yang bukan najis mughallazah. Kemudian haiwan yang najis mughallazah ada khilaf. Imam Rabi kata tak boleh. Kalau nak pakai tulang, jangan pakai tulang mughallazah. Tulang mughallazah tak boleh. Dan yang terakhir sekali adalah baru pakai tulang manusia. Tulang manusia ni suci kan, tapi dia punya kedudukan yang terakhir, tak boleh awal, seperti yang disebutkan tadi.
kerana dia ada kehormatan dia. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah ada rezeki kita sambung lagi. Yang dah baca tadi kita muzakarahkan betul-betul, faham betul-betul. Ada lagi beberapa muka surat. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh habiskan pada masa-masa yang akan datang. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. اللهم اجعلنا من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة يحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إنا نستودعك ما علمتنا فارده إلينا عند حاجاتنا ولا تنسناه يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الحمد لله رب العالمين.